أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, saya hormati kepada seluruh jawatan kuasa musliman dan seterusnya kepada semua sekali para jemaah yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang ada pada kita pada hari ini, dapat kita bertemu di dalam siri kuliah duha kita menggunakan kitab Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar, oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan ini minggu ni pun adalah kira jadual yang orang kata ekstra punya dah. Tak tahu ekstra ataupun adjust. Adjust. Okay. Maknanya hari ni pun asalnya lain lah. Okay, baik. Asalnya 2 minggu lepas, tapi 2 minggu lepas tak dapat, ada luar kawasan, adjust pada hari ni. Kena pula hari ni, minggu lepas pula baru dapat tahu ada anak punya acara sekolah, dia buat penyampaian hadiah dengan persembahan semua, masa 8.30 sampai pukul 12.30. Jadi dah 12 pagi dah juga. Takkan nak cancel pula lagi, ya sudah. Tu pun minta adjust pula lagi, adjust masa pula. Asal 9.30 jadi pukul 9. Jadi itulah, insyaAllah, moga-moga Allah mudahkan urusan kita semua, insyaAllah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, pada pagi ini kita sambung dalam topik yang berikutnya, berkaitan dengan dosa yang ke-11 pada muka surat 51, iaitu lari daripada medan perang. Betul? Surat 51, lari daripada medan peperangan. Baik,
Secara asasnya berkaitan dengan lari daripada medan perang itu, saya baca sikit huraian daripada kitab yang lain, rujukan yang lain. Ia adalah terkira daripada dosa besar, iaitu dalam hal apabila musuh tidak lebih daripada 2 kali ganda daripada bilangan. Tetapi jika bilangan musuh lebih daripada 2 kali ganda, lalu larinya kaum muslimin itu kerana sekadar untuk mengatur strategi atau melarikan diri kerana hendak menggabungkan diri dengan tentera mujahidin yang lain, yang kemudian untuk mengatur langkah serangan yang baru, maka itu memang tidak ada salahnya dan tidak termasuk di dalam kategori dosa besar. Baik, pertama sekali dalam lari daripada medan peperangan ini, benda yang jelas orang-orang yang terlibat di dalam peperangan, khususnya yang ini berkaitan dengan tentera Islam. Sebagai contoh, ini walaupun keadaan wakil situasi kita di Malaysia ni nampak gayanya setakat ni belum ada lagi lah keperluan sampai tahap tu, kan. Cuma bila masa janganlah harap-harap jangan dan jangan bagi ada para jemaah sekalian. Dan cuma ini sekadar atas dasar ilmu kita, makna kata lari daripada medan perang ini pun terkira dalam perkara yang dosa besar. Kalau bab perang ni dululah zaman para sahabat, zaman Nabi SAW. Sebab itu sehinggakan ketika mana di dalam peperangan Uhud, yang ada sekumpulan sahabat yang awalnya dia bersama-sama dengan Nabi, akhirnya berpatah balik semula ke Madinah. Mereka ni Nabi gelarkan adalah orang yang munafik. Dia munafik sebab apa dia? Sebab salah satunya pun bila dia dah separuh jalan dia patah balik. Tapi ada juga punca yang lain, kan? Kisah yang kita tahulah, kisah berkaitan peperangan Uhud. Bila dia bagi cadangan, akhirnya cadangan itu tak diterima. Tapi dalam masa yang sama ada tujuan yang lain juga selain daripada itu. Tetapi secara asal disebutkan termasuk dalam dosa besar apabila musuh yang tidak lebih daripada 2 kali ganda daripada bilangan. Maknanya pihak musuh tu tak ramai pun para jemaah sekalian, tetapi dia lari tak nak libat bersama di dalam peperangan, di dalam kumpulan peperangan tentera Islam tersebut, terutamanya berkaitan dengan takut ataupun tak jadi nak join balik semula ke, rasa macam tak selamat, patah balik, berdosa besar. Melainkan dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan pihak musuh itu melebihi daripada 2 kali ganda. 2 kali ganda nampak ramai, tetapi pihak tentera muslimin berpatah balik lari dengan tujuan bukan nak mengelak, tetapi dengan tujuan nak mengatur strategi, nak susun. Sebab apa? Musuh kita dekat depan tu ramai. Jadi kita ni berpatah balik untuk tujuan nak susun balik. Kita kena buat gini dan sebagainya. Itu tidak termasuk di dalam kategori berdosa dan tidak menjadi sebagai satu kesalahan. Perkaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Yang bermaksud sesiapa yang berpaling undur daripada menentang mereka pada ketika itu, kecuali ia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat, yakni peperangan, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya ia tetap mendapat kemurkaan daripada Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dalam keadaan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah orang kata sebagai dalil ayat Quran terhadap penjelasan tadi. Melainkan dengan ada tujuan atau strategi tipu muslihat, nak memperdayakan daripada pihak musuh. Jadi itu tak menjadi sebagai satu masalah. Sebab topik ni dia tak banyak sangat ulas dari sudut perbincangan. Melainkan kalau daripada sudut kitab yang lain, kitab fiqh, dalam kitab fiqh siasah,
fiqh al-awlawiyat, fiqh muazzanat, pertimbangan. Dalam kitab-kitab yang sebegitu dia akan banyak huraikan. Sebab apa? Dia melibatkan kepada situasi-situasi yang semasa. Waktu berlaku peperangan, macam mana keadaan? Bolehkah kita mulakan serangan dahulu tanpa daripada pihak musuh sedangkan berada di hadapan mata? Jadi ini ilmu tentang ketenteraan dari sudut Islam. Baik, tak apalah, ia sekadar ilmu sedikit sebanyak. Baik, yang seterusnya, sabda baginda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat fadzakara minha at-tawalli yawm az-zahfi, yang bermaksud jauhilah akan 7 dosa yang membinasakan. Lalu baginda menyebutkan salah satu daripadanya ialah lari daripada medan perang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Baik, jadi selai je masukkan muka dia punya bincangan ni, terus masuk tajuk baru. Okey, tak apa, sebab dalam kitab rujukan lain ni pun dia tak banyak dihuraikan tentang hadis tadi tentang 7 dosa. 7 dosa tu dosa yang melibatkan perbincangan sebelum ni, dan juga termasuklah dengan keterangan yang sama daripada sudut jumlah bilangan tentera Islam yang tadi juga lah sama juga. Baik, tapi kita masuk pada tajuk yang berikutnya, muka surat 53. Pada muka surat 53 adalah dosa besar berkaitan dengan zina, dengan sebahagian jenisnya lebih besar daripada sebahagian yang lain, ataupun bahasa mudahnya adalah dosa bab zina. Baik, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra pada ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang bermaksud janganlah kamu menghampiri kepada zina, sesungguhnya zina ialah perbuatan yang keji dan jalan yang jahat, yakni yang membawa kepada kerosakan. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara termasuk dalam bab kategori dosa besar adalah berkaitan dengan zina. Pertama sekali, dosa berkaitan dengan zina ini adalah di antara setengah dosa besar daripada setengah yang lain. Maknanya ada banyak topik yang lain tentang dosa besar. Dalam banyak dosa-dosa besar tersebut, yang menjadi keutamaan yang lebih besar daripada yang lain itu adalah zina. Nak menunjukkan betapa besarnya zina tu. Ada dalam ranking dosa besar, tapi dalam banyak-banyak tu inilah yang paling top sekali berkaitan dengan dosa besar yang ditekankan. Baik, yang kedua, di dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Isra ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan dengan zina ini, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, yang bererti jangan sesekali kamu menghampiri kepada zina. Bukan wala taf'alu, yang mana jangan kamu melakukan zina. Kan bermaksud apa dia? Dalam Islam berkaitan dengan dosa zina, Allah letakkan jalan yang selamat dari sudut pencegahan yang terlebih dahulu sebelum daripada melakukan. Bila lakukan dah buat, itu benda dah terjadi. Tapi nak kata zina ni jangan tunggu sampai terjadi. Apa punca yang membawa kepada terjadinya zina, itu yang kena cegah daripada awal. Sebab itu Allah katakan wala taqrabu, jangan hampir, jangan sesekali dekat. Apa dia kalau kita ingat sebelum daripada ni ayat yang Allah gunakan wala taqrabu? Ada dalam perbincangan kita tajuk yang lepas. Antaranya wala taqrabu malal yatima illa billati hiya ahsan. Jangan kamu menghampiri dengan harta anak yatim. Ini topik sebelum ni yang kita bincang tentang